Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan seperti selalu bacaan kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Istighfar kita 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, selesai kita mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kepada yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, sama-sama kita niatkan dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Fatihah dan juga surah Ibrahim, surah Ibrahim malam ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para aulia, para syuhada, arwah-arwah kaum muslimin muslimat sekaliannya, khususnya kepada seluruh ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita, sama ada mereka itu masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kita dan meletakkan kita dan juga mereka ke dalam kalangan orang-orang yang sentiasa beramal dengan amal-amal salih, dan juga pada mereka telah meninggal dunia, kita mohon Allah Ta'ala menghimpunkan roh mereka dalam kalangan para salihin, insyaAllah.
Baik, selamat datang pada sahabat-sahabat saya, khususnya orang-orang baru seperti Nazilah Abu Hassan, ni baru ni. Kemudian Siti Zubaidah, ni juga baru. Diharapkan sahabat-sahabat semua, khususnya yang baru akan kekal istiqamah mengaji dalam grup ini. Semoga kita dapat akhirnya khatam bersama-sama, khatam bersama-sama pada suatu ketika jika diizinkan oleh Allah, sebab suatu perkara yang kita buat ni tuan-puan semuanya dengan izin Allah. Sebab itu dikata la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kita melainkan dengan daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Hatta nak mengaji ni pun, kalau Allah tak buka pintu hati kita, tidak diberi kekuatan hati pada kita, kita tak mengaji tuan-puan. Lebih-lebihnya malam orang tengok TV, orang tengok drama dan sebagainya, kita nak mengaji itu maknanya kekuatan hati terletak pada hati yang Allah berikan kepada tuan-tuan, puan-puan untuk istiqamah mengaji. Alhamdulillah. Baiklah, kita ke muka surat 255 malam ni 255. Selamat datang Puan Zaliha Embong, juga rasa saya orang baru barulah berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang lain ini. Siti Ramah Siti juga baru, alhamdulillah. Dan Siti Fatimah ni, Siti Fatimah yang ni masih baru berbanding dengan Siti Fatimah Syamsuddin. Jadi kita ramai Fatimah dalam grup ni, alhamdulillah, senama dengan nama saya. Baiklah, kita baca Fatihah dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada yang bertanya, Ustazah sihat ke? Setakat sehari dua ni saya seperti selalu nak katakan sihat, betul-betul 100% tidaklah tapi saya diberi oleh Allah sedikit kekuatan untuk meneruskan amal-amal bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Doakanlah semoga saya terus sihat dan sembuh dari penyakit ini, kerana saya tetap melakukan ikhtiar pelbagai kaedah, pelbagai rawatan Islam, pelbagai kaedah perawatan moden, juga dengan herba, dengan suplemen-suplemen yang untuk meringankan untuk meringankan beban penyakit yang ditanggung. Saya akan ke hospital minggu depan 8 hari bulan Februari, InsyaAllah. Minggu ni tak ada kerana tahun baru Cina, tak ada appointment Baik, kita sama-sama kita buka muka surat 255 Baik. 255. Baik, mohon bantu saya untuk kongsi, untuk share dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan bacaan kita ini dapat diikuti oleh ramai orang lagi. Dan tuan-tuan dan puan berkongsi pahala menyebarkan kalamullah kepada sesama kita, sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada yang mendoakan saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah juga mengurniakan kesihatan buat tuan-tuan dan puan Baik, kalau dah bersedia kita mula sekarang Ini surah Ibrahim surah Ibrahim. Baik, sekejap kita tengok sikit tentang surah Ibrahim. Mana buku saya?
Tengok sikit dia punya apa tu, kandungan yang terkandung secara sepintas selalu dalam surah Ibrahim ya. Baik. Surah Ibrahim ya adalah surah yang ke-14 ya, surah yang ke-14 daripada jumlah 114 surah. Dinamakan surah ini sebagai surah Ibrahim, sempena dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, iaitu keturunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa anaknya yang bernama Ismail yang berkahwin ya dengan suku Jurhum, melahirkan suku keturunan Quraisy. Daripada Quraisy lah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab kita tahu Nabi Ibrahim ada dua isteri ya, satu Siti Hajar, satu Siti Sarah. Siti Hajar tu memperolehi keturunan Nabi Ismail, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kemuliaan Nabi Ibrahim ni diletakkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana dia adalah baginda Rasul. Nabi Ibrahim ini adalah pembawa kepada agama Hanif ya, agama yang benar di sisi Allah, dan baginda bersama anaknya Nabi Ismail yang telah mendirikan Kaabah ya. Sehingga baginda berdoa setelah berjaya mendirikan Kaabah, baginda berdoa kepada Allah SWT agar menjadikan tempat ini, iaitu tempat yang begini berkat, iaitu terdapatnya Kaabah Haram itu menjadi tempat yang disukai oleh manusia untuk berkunjung. Sebab itu semua orang akan rindu untuk terus pergi ke Mekah. Bila sekali mereka pergi, mereka nak pergi lagi. Berkat daripada doa Nabi Ibrahim. Okay. Jadi Nabi Ibrahim ni seperti mana yang kita tahu ya, baginda pernah dibakar oleh kaum Namrud kerana membawa agama yang ditinggalkannya, itu menjadikan orang-orang pada zaman tersebut begitu marah dengan Nabi Ibrahim kerana telah menghina agama ataupun menidakkan agama fahaman nenek moyang mereka jadi Nabi Ibrahim ni telah dibakar dalam api yang marak tetapi Allah Ta'ala menggunakan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga api yang panas itu tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Dikatakan pada masa itu ada hamba-hamba Allah seperti burung yang membantu Nabi Ibrahim ketika dibakar Dan buat pengetahuan tuan dan puan, dalam surah apa saya tak ingat, tapi ada doa Nabi Ibrahim boleh diamalkan kalau sekiranya tangan, jari, kaki tuan dan puan kena api ataupun terkena air panas, sudahlah baca doa Nabi Ibrahim itu baca doa Nabi Ibrahim ketika baginda dibakar Ayatnya berbunyi, qulna ya rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim wa bisyafa'atin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tiup pada tempat yang kena api ataupun terbakar itu, dan di hujung ayat tu kita baca hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kisah Nabi Ibrahim. Baik, keseluruhan ayat ini mengandungi 52 ayat. Surah Ibrahim ini diturunkan di Mekah, dinamakan ayat-ayat Makiyah. Baiklah, nadi bagi surah ini, maksudnya kata kunci utama yang terdapat dalam surah Ibrahim ini ialah Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya bagi mengeluarkan kaum-kaum mereka dari gelap gelita dan kekufuran kepada cahaya iman. Dan setiap rasul itu menggunakan bahasa kaumnya bagi memudahkan proses mereka berkomunikasi. Kata Allah lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan menghalang daripada manusia daripada kejalan Allah, mereka itulah orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan dan jauh terpesong dari jalan Allah. Jadi berhati-hatilah tuan-puan, kerana ayat ini sudah ada amaran daripada Allah bahawa ramai orang di dunia ini yang mengutamakan lazatnya hidup di dunia berbanding dengan akhirat dan ramai juga yang menghalang manusia-manusia untuk menuju ke jalan Allah, dan mereka ini akan dijerumuskan oleh Allah dalam kesesatan dan jauh terpesong daripada jalan Allah. Jadi jangan kita tergolong dalam golongan yang disebut oleh Allah itu Baiklah,
kita mula sekarang ya. Tu sikitlah mukadimah bagi surah Ibrahim. Baik, kita bersedia sekarang. Dah kongsi, dah share. Kalau dah share, terima kasih. Baik, kita mula sekarang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Okey, ayat pertama Alif Lam Ra. Ya. Ini berapa harakat? Berapa harakat kat sini? Saya baca tadi berapa harakat? Alif satu harakat. Jangan baca alif lah ya. Alif satu harakatnya. Lam Ra. Ya. Lam situ 6 harakat. Yang panjang ni. Ra ni 2 harakat. Ya, jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 9 ya, bukan 6 ya. Puan Sarbanu, 6 tu yang di atas ni saja, lam ni. Ra ni 2, alif ni 1. Ya, jadi 6 tambah 3 9. Ya. Boleh? Okey, nama hukumnya tepat sekali ramai yang dah tulis ya, mad lazim harfi mukhaffaf ya. Mad lazim harfi mukhaffaf ya. Okey, apakah maksud mad lazim ya, harfi mukhaffaf ini ialah ya, cara nak mengenalnya adalah ia merupakan huruf-huruf potong atau huruf-huruf muqata'ah yang terdapat pada pembukaan sesuatu surah ya. Surah-surah tertentu ada banyak juga yang kita akan jumpa dalam surah-surah tertentu ya, seperti Qaf, seperti Nun ya, seperti Qaf Ha Ya Ain Sad, banyaklah ya, termasuk Alif Lam Ra ya. Yang mana kebanyakan ya, potongan ayat-ayat itu terdiri pada 3 huruf. Ya, ada juga yang satu huruf tidak berangkai, ada yang berangkai 3 huruf ya. Ada yang tidak berangkai seperti huruf Nun, surah Al-Qalam tu kan, 1 huruf saja tetapi dia mengandungi 3 huruf di dalamnya tapi tidak berangkai ya. Okey, itu nak mengenali dia. Dan huruf yang terakhirnya tidak diidghamkan ya. Tidak diidghamkan ya, dengan huruf sebelum dan selepasnya. Ya, itu kita kena tahu. Jadi maknanya macam mana nak sebut dia? Sebagaimana kita mengenal huruf itu. Ni alif jangan sebut a, la, ra pula ya. Bukan macam itu. Ya, macam mana bunyi alif? Alif lah. Lam bunyi lam lah. Temunya dia panjang. Nak ra, ra lah bunyi dia. Jangan pula a, la, ra, bukan a, la, ra ya. Ramai juga yang tak tahu, kalau tak berguru tak tahu macam mana nak sebut ya. Jadi ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf, 9 harakat. Alhamdulillah. Boleh faham ya? Bagi yang baru khususnya boleh faham ya? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaik. Kita mad asli 2 harakat. Okey, ta di sini mad asli 2 harakat. Bun tanwin iaitu baris 2 hadapan bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar halqi, nampak? Ya, bentuk tanwinnya pun kita tahu menunjukkan bahawa ia tak boleh dengung, satu ke atas, satu ke bawah ni, waw ni ya. Di sini menunjukkan dia bertemu dengan huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? Ya, ada 6. Telah ditulis oleh Haji Imran, hamzah, ain ha, ghain, kha ya. Okey.
Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Okay. Jadi bila bertemunya tanwin dengan huruf-huruf tersebut tak boleh dengung. Bagaimana kita eja begitulah bunyi dia. Anzalna, nun mati bertemu zai, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam zai disertai dengung ikhfa haqiqi. Ya. Okay. Ikhfa haqiqi. Ya, betul Puan Halimah, seperti bentuknya 69 ya. Ini 9, ini 6. Okey. Anzalna. Ya. Dengung ini perempuan bukan setakat dengung saja, tapi dengung dan masukkan. Jadi bunyi dia bukan bukan naik ke lidah ke atas, tapi lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut. Jadi bunyi dia anzalna. Na dua harakat asli. Hu ilaika. Lai di sini ya mati, sifatnya lin lembut. Ilaika. Ya. Rijan nas. Kha sini ya, bunyikan betul-betul huruf kha, bukan lituh, tapi lituh ya. Rijan nas ya. Alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi jim baris atas terus ke dalam nun disertai dengan dengung dua harakat, dan di atas nun ada tasydid, wajib dengung ya. Wajib al-gunah. Ra sini ra tipis ya. Litukhrijanna, na dua harakat ma'asli. Samina dhulumat, minau ya. Sini alif lam syamsiah ya. Masukkan nun baris atas terus ke dalam za disertai dengan jud, kerana di atas za ada tasydid ya, dan tebal. Jangan baca minaz, bukan minaz ya. Kalau minaz huruf zai, ini ialah minau, tebal ya. Lidah kita ni angkat ke atas. Minau dhulumat ya, vu tebal, luma ma asli. Ilan nur, ilan alif lam syamsiah lagi. Masukkan bunyi lam ini terus ke dalam nun disertai dengan dengung dua harakat ya. Idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Nu dua harakat ma asli. Ribi id, ra sini ra terqi, ra tipis, ra baris bawah. Bi'izni rabbihim. Okay, huruf zal tuan-tuan sentil dengan lidah menyebutnya bi'iz, kerana huruf zal makhrajnya di hujung lidah ya. Ni rabbihim, ra tebal, ra tafkhim kerana ra baris atas, dan kita kena tekan ataupun jud pada ba kerana ba ada dua ya. Rabbihim, jangan baca rabbihim, bukan rab bunyi tapi rob ya, rob tebal ya. Bihim, ha sini ha simpul ya. Mim mati bertemu hamzah, tak boleh dengung. Izhar syafawi, bacaannya terang tanpa dengung. Bi'idni rabbihim ila, lam asli sira, huruf sad tebal, jangan baca sira. Kalau kita baca sira, huruf sin tuan-puan, ini huruf sad ya, jadi bunyi dia si. Siratil, sira. Ini semua tebal ya. Sad tebal, ra tebal, ta yang ni pun tebal. Siratil, bukan siratil. Kan bunyi dia lain tu. Sira, huruf sin, ra jadi ra tipis. Kemudian til ni jadi ta. Kalau kita baca siratil ya. Tapi kalau kita baca betul-betul ila siratil ya. Azizil Hamid. Aziz, til di sini alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan ya. Harap-harap faham apa maksud tanpa lantunan, sebab ada orang yang baca dia akan baca melantun balik, dia baca macam ni. Siratina, siratila. Itu yang tak boleh. Itu yang dikatakan lantunan ya. Jangan dilantun, matikan terus lam ni. Siratil azizil hamid. Okay, huruf ain jaga makhraj bukan a ya. Zi huruf zai ya.
dua harakat, ya, asli zil alif lam qamariyah lagi, bunyikan lamnya mati tanpa lantunan. Hamid. Okey, ha di sini ha pedas, jangan tebal ya, ringan saja. Mid. Okey. Mid di sini alif lam pula. Apa? Mad arid li sukun, ya, boleh baca dalam 3 wajah, 2, 4 atau 6, dan di hujungnya ada huruf qalqalah. Jadi bila ada hujung ni huruf qalqalah tuan-puan, kita kena matikan dia. Bila kita matikan dia, maka dia menjadi qalqalah kubra, qalqalah besar, dan lantunnya lebih kuat, ya. Siratil azizil hamid. Da gitu ya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Allah, ya, Allah sini alif lam, ya, dibaca tebal, ya, lam di tengah-tengah ni, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Allah, bukan Allah, ya. Hilladhi alif lam, di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi ha terus ke dalam lam disertai dengan jud kerana lam ada sabdu. Okey, ladhi di sini sentilkan lidah, ya. Tak apa Puan Halimah tak komen pun tak apa, yang pentingnya, ya, ikut pengajian, jangan risau, ya. Allahilladzi zi, dua harakat, asli sentilkan lidah. Lahu ma, hu di sini maksilah qasirah, ma asli fis samawati, fis alif lam syamsiah, masukkan bunyi fa terus ke dalam sin, ya, disertai dengan jud kerana di atas sin ada tasydid, maka sin ada 2. Ya, dalam tulisan alif lam ni wujud, tapi dalam bacaan alif lam ini tidak wujud. Itu sebab dinamakan idgham syamsiah. Ya, alif lam syamsiah. Maknanya sini bila munculnya matahari, hilangnya bulan. Qamariyah tu bulan, syamsiah tu matahari. Gitulah kuasa matahari yang melebihi kuasa yang ada dimiliki oleh bulan. Ni orang tua-tua ngaji dulu macam itulah disebut supaya senang nak ingat, ya. Saya ingat lagi saya kecil-kecil dia ajar begitu, ya. Apa maksud alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, ya. Arwah bapak saya ajar macam itu. Okey, ingat lagi apa yang diajar oleh beliau, ya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan beliau, ya. Okey. Lahu ma fis samawati, ya. Ma di sini ma asli, wa juga ma asli, dua harakat belaka, ti wa ma juga ma asli, fil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Au, ya, ra sini ra mati, huruf sebelumnya baris atas, maka kita kena baca tebal. Wa ma fil au, bukan fil ar. Bukan ar bunyi ni, tapi bunyi dia fil au. Dan bila kita matikan pada huruf dad ini tebal, ya. Wa ma fil au, ya. Wa wailul, ya, di sini sifatnya lil, lembut. Wa wailul, okey, tanwin baris 2 hadapan, ya. Warnanya merah, maknanya ini adalah idgham, ya, bertemu dengan huruf lam. Jadi idgham bila guna, idgham tanpa dengung, masuk tanpa dengung, ya. Okey. Lil kafirina min, lil ka dua harakat, firi ri sini ra tarqi tipis, ya, jangan tebalkan dia, jangan baca lil kafiri.
kafiri ya, firi ra tipis. Na min azabin syadid. Okay, nun mati bertemu ain tak boleh dengung. Izhar halqi. Tadi telah dituliskan oleh Haji Imran ya. Huruf ain termasuk dalam huruf-huruf izhar. Jadi sini tak boleh dengung ya. Min azab. Za di sini sentilkan lidah perempuan. Za dua harakat ma asli. Bin syadid. Okay, tanwin itu baris dua di bawah bertemu dengan shim, kena sorokkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf shim disertai dengung dua harakat. Min azabin syadid. Okay. Kena lantunkan dia perempuan ya. Okay, sini ikhfa hakiki ya. Kemudian syadid. Okay. Kita berhenti dengan man arid li sukun dan huruf dal ini sebut betul-betul sentilkan lidah perempuan ya. Dan bila kita matikan huruf dal yang di hujung ni, baris dua ni dah tak ada baris ya. Dia jadi tanda mati ke atas ni, maka dia menjadi qalqalah kubra. Tu sangkut dia tak ada. Azab syadid. Boleh. Okey. Ini di sini ya, ma'rif sukun dan juga qalqalah kubra. Alhamdulillah. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan ulaika fi dhalalin ba'id. Okay. Alladhi, al di sini alif lam syamsiah, lanjut pada lam ya. Di atas lam ada tasydid. Dhi sentilkan lidah ya, kerana huruf zal di sini adalah huruf ya yang disebut dengan lembut ya, mengeluarkan hujung lidah ya. Allazi zi dua harakat. Nayas. Okay, sofir pada sin bunyikan yas ya. Tahibbu. Ta di sini huruf istifal ringan ya perempuan. Ha pun sama, jangan tebalkan dia. Dan kita lanjut pada ba kerana ba ada dua. Alladzina yastahibbu. Tahibbu ya, bu di sini dua harakat. Nal hayatad dunya. Nal alif lam qamariyah. Hayah. Ha sini ha pedas, jangan baca haya. Bukan hayat tapi haya. Haya. Okay, ya dua harakat asli. Tad dunya. Tad ya. Masukkan bunyi ta terus ke dalam dal disertai dengan jud. Di atas dal ada tasydid ya. Hayatad dunya. Okay, nun mati bertemu ya, izhar mutlak, jangan dengung perempuan ya. Dia diizharkan ya, kerana nun mati bertemu ya dalam satu kalimah tak boleh diidghamkan ya. Alal akhirati. Alal alif lam qamariyah. Lam ini masuk ke dalam berikut ini disertai dengan bacaan izhar. Alal, jangan lantun, jangan baca alal. Tak baca alal ya. Alal a di sini mad badal khira. Kha ni walaupun di baris bawah
kena baca tebal, kena menjaga makhraj kho. Jadi kho khi ya. Bukan kho hi, tapi kho khi. Tebal ya. Alal akhirati. Ra tebal kena balik atas. Ti wa yasudduna. Wa yasud. Huruf sad tebal, jangan baca wa yasuddu. Kalau kita baca wa yasuddu, huruf sin perempuan ni, huruf sad ya, jaga. Wa yasuddu. Okay, dekat dal ni ada tasydid, maka kita baca njut dekat sini, dan dal ni makhrajnya lembut. Ya, jangan tebalkan dia. Sentilkan lidah ya. Wa yasuddu. Du di sini dua harakat asli. Na'an sabilillah. Nun mati bertemu sin, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam sin disertai dengung. Bukan an. Itu dengung saja tanpa masuk. Dia kena sorok sembunyi ya. Lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut. Ya, sabilillah. Ya, sabi bi ma'asli lillah alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam terus ke dalam lam berikut ni disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis. Hi wa yabghu ba sini mati di tengah-tengah kalimah. Qalqalah sughra. Ya, jangan takut nak lantun perempuan ya. Wa yabghu. Jangan putus ya. Jangan pula baca wa yabghu. Tak mau sebut macam sebab nak jaga sangat qalqalah sehingga putus ya. Antara ba dengan ghain. Tak boleh macam tu ya. Dia lantun tapi lembut bersambung. Wa yabghu. Gitu ya. Ru situ tebal perempuan, jangan baca ru tapi baca ru. Kalau kita baca ru dah jadi huruf ra, ini huruf ghain ya. Okey, ru dua harakat. Nah, ha itu ha simpul, jaga makhraj dalam ya. Ha situ dua harakat. Aiwaja, aiwa, huruf ain jaga. Aiwaja, berhenti dengan mad iwad ya, dua harakat. Ulaika panjang 45 harakat, mad wajib ya. Fi dhalalim ba'id. Fi dua harakat asli. Dhala tebal, jangan baca dalalin, bukan dalalin tapi dha. Fi dhalalin ba'id. Okey. Lim di situ tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan ba. Jadi kita kena tukarkan bunyi tanwin ini kepada bunyi mim ya. Jadi bunyi dia lim ba'id. Okey. Bila kita sebut lim ni tuan-tuan, tak boleh tutup rapat mulut ya. Ini bukan idgham, ini iqlab ya. Fi dhalalin boleh lalu selai kertas di antara dua bibir kita ya. Lim ba'id. Okey, kita berhenti dengan mad arid li sukun dan qalqalah kubra. Sebab apa jadi qalqalah kubra? Kerana kita matikan huruf dal baris 2 di bawah ni, di hujung ni ya. Kalau kita tak matikan dia tak jadi qalqalah kubra. Sebaliknya dia jadi idgham ma'al ghunah ya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
Wahuwal azizul hakim. Wa ma di sini panjang, asalnya mad asli, tapi pertemuan alif mad ini bersama dengan hamzah, maka dia menjadi panjang. Mad jaiz, mumfasil, 4 hingga 5 harakat, wa ma awsalna. Ra ini bila dia mati perempuan, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal, jangan tebalkan alif, tebalkan ra saja. Jangan baca wa ma aur, tak mau baca aur, bacaan dia wa ma aur, yang tebal ra, salna, na asli. Mir rasulin, nun mati bertemu ra, kita masukkan terus bunyi nun ke dalam ra tanpa dengung, sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung, namanya idgham bila gunnah. Jangan baca min rasulin tapi bunyi dia mir, kerana nun ini tak berbunyi, Mirasu, ra tebal, jangan baca mirasu, bukan rasu tapi rasu, Su di sini mak asli, lin tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan hamzah, iaitu huruf izhar, maka tak boleh dengung, bacaannya terang nyata tanpa dengung, Mirasulin illa. Di atas lam ada tasydid, maka kita kena baca jud. La 2 harakat, bilisani, sa 2 harakat, ma asli, ni qawmihi, huruf qaf tebal, jangan baca qawmihi tapi baca qaw, keluar daripada pangkal tekak, qawmihi. Waw di sini sifatnya lin, lembut, jadi kena muncungkan mulut perempuan, qawmihi. Hi di sini maksilah qasirah, liyubayyina lahum. Dekat ya ada tasydid perempuan, maka kita kena baca jud, liyubayyina lahum. Berhenti di sini dengan menutup mulut, jangan baca sambil lewa, liyubayyina lahum. Sini simpul bunyinya lahum, bukan lahum tapi lahum. Fayudillullah, fayudil, huruf dad itu perempuan, jadi jangan baca fayudil, dil tebal, dekat lam di sini ada tasydid, maka kita kena baca jud dekat lam, fayudil, dan jud lagi sekali dekat lam yang ini pula, kerana lamnya ni tadi terus masuk ke lam berikut ini disertai dengan jud. Kita tahu bahawa lam ada 2 dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Jadi bunyi dia fayudillullah, man yasha. Nun mati bertemu ya, kita kena masukkan bunyi nun ke dalam ya disertai dengung 2 harakat, idgham ma'al gunnah. Yasha'u wa yahdi. Ini mad wajib. Nampak ni ada tanda biru yang melentang ni. Wa yahdi, wa yah. Sini simpul perempuan. Jadi bunyi di dalam, Di sini mad asli dan sentilkan menyebut dal, Wa yahdi man yasha. Nun mati bertemu ya, sama macam di sini tadi, idgham ma'al gunnah, kena masuk dan dengung, masuk 100%, seolah-olah nun ni langsung tak bunyi. Maknanya kita masukkan mim ini terus ke dalam ya, cuma ni kena dengung sebab adanya huruf nun mati dekat sini, man yasha, dan bunyinya terkejut hujung tu sebab hamzah tu kita matikan, jadi idgham pula ma'arid li sukun,
وهو العزيز الحكيم. Wahu, hu situ ha simpul bunyi dalam ya. Wal alif lam qamariyah, azi huruf ain jaga makhrajnya, azizi di situ mad asli dua harakat. Zul alif lam qamariyah, zul ya, bunyikan dengan jelas tanpa lantunan. Wa huwal azizul hakim. Tutup mulut perempuan ya bila sebut hakim, kerana huruf mim ni kena ya, tutup kedua-dua bibir baru makhraj mim tu keluar ya, dan dia tidak menjadi mad arid lisukun yang sempurna sekiranya tuan-tuan puan tidak membunyikan mim dengan betul ya. Wa huwal azizul hakim. Bunyikan di hujung ya. Okey. Walaqad arsalna Musa biayatina. Tak sampai ya nafas saya sampai sini lagi, ayat ni panjang sampai sini. 3 baris satu ayat, terus berhenti banyak kali ya. Sekali, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار syakur. Okey. Walaqad, huruf qaf tebal ya, jangan baca walaqad ya, tak betul ya. Walaqad, huruf qaf tebal ya, dal ni tak tebal, lembut ya. Walaqad, gitu ya. Lantunkan dia qalqalah surah, huruf qalqalah ada 5. Terima kasih ya, pada Tuan Haji Imran. Tuan Haji Imran telah menuliskan ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi dal ni termasuk dalam huruf qalqalah ya. Walaqad arsalna, ra ini belum mati, huruf sebelumnya baris atas kita kena baca tebal, au ya, bukan ar tapi au ya. Salna, salna nama asli, mu mat asli, sa mat asli, jadi sini 2 2 2 ya. Bi ayatina an akhrij, bi a mat badal, ya mat asli 2 harakat, mat badal juga 2 harakat. Tina, ini panjang nampak ni, tanda melintang yang panjang ni asalnya ialah alif mad ya, bertemu dengan hamzah ya. Jadi asalnya mak asli saja tuan-puan, tapi pertemuan nun mad ini dengan hamzah ya. Okey, jadi kena baca panjang, mad jaiz munfasil ya. An akhrij, nun mati bertemu hamzah, tak boleh dengung, izhar halqi ya. Okay, bacaannya terang, nyata, tanpa jelas, tanpa dengung, jelas ya. Tu ada berapa hurufnya? Ada 6 ya. Telah ditulis lagi sekali oleh Haji Amran ya. An akhrij, huruf kha ni perempuan kena baca akh. Bunyikan sebutan kha betul-betul. Kalau tuan-tuan baca akhrij dah jadi ha ya, tak betul. Ini adalah huruf kha. Jadi akh. Sebut dekat rumah tu seorang-seorang mengaji, sebut. Bila saya sebut, tuan-tuan sebut akhrij. Okey, huruf jim situ mati di tengah-tengah kalimah. Jadi kita kena lantunkan dia ya.
An akhrij, rija, bunyikan macam tu, tapi jangan putus, jangan baca an akhrij qaumaka, itu tak boleh. Kita sambung terus tapi lantun. An akhrij qaumaka minau, qaw huruf qaf tebal. Dan wow ni sifatnya lin, kita kena muncungkan mulut kita perempuan. Qaw maka minau, ya, maka jangan baca qaumaka minau. Tak baca sebut maka, sorok sikit, jangan lepaskan habis, ya. Qaumaka minau, ya. Okay, nun di situ masukkan terus ke dalam za, disertai dengan jud, ya, tebal. Dan huruf za ni adalah huruf tebal. Jangan baca minaz zuluma, ya. Kalau kita baca minaz zuluma, huruf zai ni huruf za, ya. Minau, naik ke lidah perempuan ke atas, ya. Sentuh gusi atas. Minau zuluma, ma asli ti ilan nur, ilan alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam ini terus ke dalam nun disertai dengan dengung 2 harakat, ya. Kerana di atas nun ada tasydid, kena dengung, ya. Nu di sini mat asli 2 harakat, ra tarqiq, ra tipis, ya. Wa dzakir, wa dzak, huruf dzal ni sentilkan lidah kerana makhraj dzal di hujung lidah, ya. Wa dzakir, okay, huruf kaf ni bila dia mati perempuan, kita kena bunyikan hamas dia. Jadi jangan lantunkan dia jadi qalqalah, jangan baca wazak, wazakir, tak betul, ya. Wadzakir, ya. Dan ra sini bila dia mati huruf sebelumnya baris bawah, kita kena baca tarqiq, baca tipis. Wadzakir, bukan wadzakir, bukan kir tapi kir. Wadzakirhum, okay, mim mati bertemu ba, masukkan bunyi mim ke dalam ba disertai dengung ikhfa syafawi, dengung 2 harakat, ya. Wadzakirhum bi ayya, ya di sini ada 2 perempuan, okay, ya yang pertama mati, ya yang kedua baris atas, jadi kita kena baca jud. Bi ayyami, bi ayyamillah, millah alif lam, di sini alif lam syamsiah, ya. Jadi kita kena enjut pada lam, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Kesian Nurul Huda dari Sabah, ya. Dia kata line dia tersekat-sekat. Cari sampai jangan tersekat, Nurul. Ini cabaran mengaji online, ya. Jadi macam mana, kadang-kadang saya punya line tersekat, tapi saya rasa orang lain okey kot. Orang lain macam mana? Line tersekat ke? Ke jelas? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dha, in wajib dengung, nun bertasydid, wajib dengung 2 harakat, wajib al-ghunah. Fi ma asli 2 harakat, dha 2 harakat, ma asli. Likala, likala, semua huruf senang sebut, ringan saja. Zalikala, di situ mat badal, ya. Okey, mat badal, jadi bacaannya 2 harakat. La, ya juga 2 harakat, ma asli. Tillikulli, til di situ tanwin, itu baris 2 di bawah bertemu dengan lam, ya. Nurhidana Afia kata Sabah ada problem line semenjak musim hujan. Kesian lah, ya, nak macam mana, ya. Jadi bukan ini, tak adalah, orang kata cuma kita berdoa saja supaya tidak ada halangan untuk kita mengaji, ya. Baik, alhamdulillah. Okey, fi di sini 2 harakat, ma asli, dha juga ma asli, likala, ma badal 2 harakat, ya ma asli 2 harakat, tilikulli, til di sini tanwin bertemu dengan lam, masuk tanpa dengung, ni dinamakan idgham bila gunnah, ya, ila idgham bila gunnah, ya.
La ayatil likulli. Til ya tuan-tuan, bukan ten tapi til ya, masukkan dalam lam ya. Okey, dan jod kan di atas lam ada tasydid, berarti ada dua lam kat sini ya. Likulli, sini pun sama, lam ada dua, maka kita baca jod lagi sekali. Likulli sabba. Okey, ba pun ada dua, maka kita baca jod dekat sini pula. Dan huruf sad ni kena tebal, jangan baca likulli sabba, bukan sab ya, tapi sab. Likulli sabba, sabba. Ba dua harakat ya, asli syakur ya. Tanwin baris dua di bawah bertemu dengan shim, masukkan tanwin ini ke dalam huruf shim ini disertai dengung dua harakat, ikhfa haqiqi ya. Dan kita berhenti dengan mad arid li sukun ya. Likulli sabarin syakur ya, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Dan ra yang hujung ni tebal ke tipis? Bunyi ra yang hujung tu ya, tepat sekali. Ra itu mesti baca tebal ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita baca, dan sebelum saya baca dan perempuan baca bersama-sama, jadi kita belanja saya dulu. Belanja saya minum kopi ya. Saya nak minum air kejap ya. Baik, bersedia semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id wa ma arsalna sekali wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih
إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat menyelesaikan bacaan kita pada malam ini bersama-sama secara tartil, menyemak hukum hakam yang terkandung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah. Dan saya selaku pembimbing sahabat tuan-tuan dan puan mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan para sahabat semua dapat memantapkan penguasaan terhadap ilmu tajwid khususnya dan bacaan tuan-tuan dan puan semakin hari semakin baik dan mantap sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dia kata warattilil Qur'ana tartila. Bila kamu membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil baca dengan tartil. Apa maksud tartil itu? Bacaannya tak laju. Yang kedua, bacaannya menjaga segala makhraj dan sifat-sifat huruf, dan bacaannya juga menjaga hukum hakam tajwid. Itu maksud tartil. Jadi jangan kita baca Al-Quran ni laju-laju, lagi banyak laju, lagi banyak kita langgar tajwid, lagi banyaklah kesilapan yang kita lakukan, maka berdosa kita silap-silap ke bulan. Tuhan marah dengan kita kerana kita menukar ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, sampai di situ dahulu kepada sahabat-sahabat semua yang masuk mengaji pada malam ni seramai 54 orang tadi, paling ramai. Alhamdulillah, malangnya ada yang masuk mengaji tapi nak memberi salam pun disuruh, mintalah maaf Bagilah salam supaya saya tahu siapakah yang 52 orang itu, 54 orang Masuk bagi salam cukup lah. Lepas tu tak respon apa-apa, saya tak jadi masalah kerana saya mengajar ni bimbingan saja, bukan saya bertanya Okey, sahaja. Okey, sekian, kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, selesai. Maka sebelum akhir kalam, saya ingin berpesan untuk besok, lusa dan tulat tuan-puan. Hari ini adalah ngaji yang terakhir untuk minggu ini. Jadi untuk esok, sila amalkan zikir yang disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk hari Sabtu, ialah
zikirnya ialah la ilaha illallah. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya kalimah la ilaha illallah, itu tahlil ya tuan-tuan. Ini kalimah yang paling Allah Taala suka, sebab itu dia kata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerana kita mentauhidkan Allah ya. Dan pada masa yang sama untuk hari Ahad kita baca ya hayyu ya qayyum. Hari Ahad ya, zikirnya bacalah sampai 1000 kali. Dan untuk hari Isnin ya, sebab kita jumpa malam Isnin kan, jadi tuan-tuan nak berzikir tu pagi sebaik-baiknya, masa tuan-tuan bangun untuk solat tahajud ya, qiyamul lail tu bacalah banyak-banyak zikir tu. Kerana bila semakin tengah hari semakin sibuk, kita nak masak lah, pergi kedai lah, nak itu zikir pun tak mana jadi pagi-pagi terkumpul banyak-banyak zikir ya. Untuk hari Isnin ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya. Itu baca. Ingat pesan saya, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya hayyu ya qayyum, hari Isnin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya. Dan jangan lupa untuk terus bertahmid dan beristighfar ya. Istighfar tak boleh tinggal perempuan ya, mesti kena istighfar hari-hari ya. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi pada hari Isnin malam ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, Allah bagi kesempatan lagi untuk bertemu insya-Allah ya. Sekian, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.